Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih lagi dapat bersiaran bagi menyambung pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in. Semalam kita berhenti pada wa kharaja liqada'i hajah. Wa kharaja liqada'i hajah. Tengok. ولا يضر الخروج في اعتكاف نوى تتابعه كأن نوى اعتكاف أسبوع أو شهر متتابع وخرج لقضاء حاجة ولو bila syiddatiha, walau bila syiddatiha. Kalau kita sorot balik pembahagian dalam niat i'tikaf. Semalam kita bahagikan kepada i'tikaf mutlak, i'tikaf mutlak, dan juga i'tikaf muqaddar bimuddah. I'tikaf mutlak, i'tikaf muqaddar bimuddah. I'tikaf muqaddar bimuddah. Kemudian i'tikaf yang muqaddar bimuddah ini ada yang wajib padanya tatabu' dan ada yang tidak wajib padanya tatabu'. I'tikaf yang wajib padanya tatabu' yang kita akan bicarakan sekarang. Jadi i'tikaf yang wajib padanya tatabu' ni ada dua surah. Ada dua surah. Surah pertama, apabila dia mensyaratkan tatabu' dalam nazarnya. Contohnya dia kata lillahi alayya al-i'tikafu
usbu'an mutatabi'an ataupun syahran mutatabi'an. Tengok ada dua surah yang wajib padanya tatabuk. Pertama, apabila dia mensyaratkan tatabuk dalam nazarnya, dengan dia mengatakan, misalnya, lillahi alayya an a'takifa syahran mutatabi'an. Semalam kita dah sebut, untuk wajibnya tatabuk tidak memadai dengan niat sahaja. Walaupun matan Fathul Mu'in mengisyaratkan bahawasanya memadai dengan niat, tetapi dhaif. Sebab apa kita kata dhaif? Kerana ia bertentangan dengan i'timad syaikhain, hatta i'timad Ibni Hajar. Hatta i'timad Ibni Hajar. Surah kedua yang wajib padanya tatabuk ialah dalam surah dia nazar dengan menyatakan muddah. Muddah muayyanah. Itu di situ beza dia. Muddah ni ada dua. Satu muddah mutlaqah. Satu lagi muddah muayyanah. Muddah muayyanah. Muddah muayyanah ini contoh dia, lillahi alayya an a'takifa hadha syahra. Muddah muayyanah itu bila dia ada datangkan isim isyarat. Misalnya, isim isyarat. Wajib bagi Allah, wajib atas aku untuk i'tikaf bulan ini, ataupun minggu ini, ataupun bulan Februari tahun ini. Itu semua tu. Dengan apa? Dengan isyarat. Dengan mendatangkan isim isyarat. Dengan menisbahkan kepada tahun tertentu, misalnya. Maka, walaupun dia tak sebut, dia tidak sebut perkataan mutatabi'an, tetapi wajib padanya tatabuk. Dua surah. Okey? Dua surah. Yang pertama, apabila dia mensyaratkan tatabuk. Dia mensyaratkan tatabuk. Dan yang kedua, apabila dia mentakyinkan muddah dengan isyarat, seperti hadzal syahrah, seperti hadzal usbu', ataupun fi syahri syawal min hadhihi sanah, misalnya. Maka juga wajib padanya tatabuk. Semalam kita sudah memberi isyarat bahawasanya apabila wajib padanya tatabuk ataupun ada tatabuk padanya, maka dia mempunyai hukum yang khas. Dia mempunyai hukum yang khas berbanding yang tidak wajib padanya tatabuk. Di situ kita kalau nak pecahkan, maknanya nazar itu dia ada yang mana tidak dikaitkan dengan tempoh. Nombor dua, dikaitkan dengan tempoh tetapi tidak berturut-turut. Bila dia tidak berturut-turut, dia boleh dikerjakan secara berpisah-pisah, mufarraqan. Mutatabi'an lawannya mufarraqan. Nombor tiga, dikaitkan dengan muddah dan berturut-turut. Dan apa? Berturut-turut. Okey? Setelah kita faham tiga bahagian tadi, maka barulah kita boleh masuk di sini. Ibarat untuk hari ini. Faham tak? Setakat ni faham kan tiga bahagian tu?
Okey? Sebelum saya nak teruskan ibarat ni, wala yadurul khuruj. Wala yadurul khuruj. Saya ingin respon pada soalan yang ditanya oleh Muhammad Faiz. Beliau tanya dalam messenger, tapi saya jawab secara lisan lebih mudah. Muhammad Faiz. Mana Muhammad Faiz? Ada tadi tanya soalan tu. Okey. Yang dimaksudkan soalan adalah berkaitan dengan taraddud. Soalan berkaitan dengan taraddud. Dan jadi taraddud tu, soalan yang ditanya tu bukan dia nak tanya apa maksud taraddud. Taraddud tu memang maksudnya munda-mandir. Dan telah disebut bahawasanya taraddud juga sudah memadai. Taraddud juga sudah memadai. Tetapi dibahaskan, ni dakik punya perbahasan lah. Dakik punya perbahasan. Jadi soalan dia, dalam surah Taraddud, kalau dalam I'anah ada perbahasannya, dalam surah Taraddud, sebab asalnya Taraddud ni dia tidak ada berhenti, dia tidak ada lubthun. Tetapi dia telah diberi hukum lubthun. Dia telah diberi hukum lubthun. Komen tak nampak ah? Komen tak nampak? Nampak? Yang tak nampak tu dia refresh. Jadi perbahasan dia dalam bab taraddud, jadi ulama bahaskan taraddud ini adakah nama bagi pergi dan balik, ataupun taraddud itu nama bagi balik. Nama bagi apa? Bagi balik. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan taraddud ini adalah murakkab daripada pergi dan balik. Ada yang mengatakan taraddud ini merujuk kepada balik. Maksudnya dah pergi, balik. Maka berasaskan khilaf pada penamaan taraddud, adakah dia murakkab minadh dhihab wal aud, ataupun taraddud ni adalah ismun lil aud ba'da dhihab. Jadi atas perbezaan tafsiran ini, maka dia akan jadi khilaf pada masalah niat. Sebab sesuatu amalan itu, sebab iktikaf ini dia mesti ada muqaranah dengan niat.
Jadi kalau kita ambil tafsiran taraddud ini adalah nama bagi pergi dan balik, maka dia masuk masjid tu dia dah boleh niat dah. Dia dah boleh niat. Sebab apa? Pergi itu dah dikira sebahagian satu juzuk daripada taraddud. Tapi kalau kita kata taraddud ini nama bagi balik selepas pergi, patah balik, maka untuk dia niat iktikaf, dia kena niat masa dia patah balik. Di situ dia punya apa? Dia punya perbahasan dia. Nak niat tu bila? Nak niat masa masuk dah boleh niat, ataupun selepas dia patah balik barulah boleh niat. Kemudian dia bahas lagi, kalau satu orang tu dia masuk, dia tak ada niat nak patah balik, tengah-tengah itu barulah dia niat. Jadi adakah dia patah balik itu dikira sebagai taraddud juga? Tak ada khilaf. Itu khilaf yang nombor 3 tu tak penting sangat lah. Tu dakik lagi. Jadi itu biasalah tu fuqaha punya pembahasan. Dia punya point pembahasan tu tentang niat sebenarnya. Niat. Nak faham khilaf ni, kena faham. Yang kita faham bahawasanya sesuatu amal, niat mesti muqaranah dengan awal amal. Jadi kalau kita kata taraddud ni boleh, maka awal taraddud tu masa masuk masjid ke masa patah balik? Kalau awal taraddud tu masa patah balik, waktu patah balik baru boleh niat. Kalau masa masuk dia niat, masa dia patah balik dia tak niat, tak sah. Kalau kita kata awal taraddud tu, masa masuk tu dah kira awal taraddud sebab dia ada niat nak patah balik, dia masuk-masuk dah boleh niat. Ada khilaf. Bas, memadai keterangan. Okey? Sekarang ni kita sambung. Wala yadurrul khuruju fi i'tikafin wa tatabu'ahu ka'anna wa'tikafa usbu' aw syahrin mutatabi'in wa kharaja. Okey, kita sambung. Wala yadurru. Semalam dah sebut dah. Tatabu' itu dia mesti lafaz. Dia mesti lafaz, tidak boleh niat saja. Adapun yang disebut oleh pengarang Fathul Mu'in, maka di atas qaul sebahagian mutaakhirin. Atas qaul sebahagian mutaakhirin. Okey? Wa kharaja liqada'i hajah. Dalam kitab I'anah menyatakan tak perlu perkataan wa kharaja. Tak perlu perkataan wa kharaja. Kita abaikan perkataan wa kharaja sebab dah ada dah sebelum itu. Jadi liqada'i hajah ini adalah muta'alliq kepada al-khuruj. Liqada'i hajah muta'alliq kepada al-khuruj. Okey? Wa kharaja tu bagusnya digugurkan. Tak perlu. Maka kita terus kata tidak memudaratkan keluar dalam iktikaf yang disyaratkan akan berturut-turutnya liqada'i hajah. Liqada'i hajatin. Maksudnya dalam iktikaf yang wajib tatabu', kalau dia keluar untuk pergi tandas, tidak memudaratkan. Apa maksud tidak memudaratkan? Maksud tidak memudaratkan, tidak memutuskan tatabu'. Apa maksud tidak memudaratkan? Tidak memutuskan tatabu'. Okey. Okey, sekarang ni masalah tatabu' ni kita kena fokus berdua. Nazar tatabu' ni, iktikaf yang dinazarkan berwaktu, bermudah dan tatabu'.
Fokus dua. Pertama, kita kena fokuskan apakah uzur-uzur yang tidak memutuskan tatabuk. Itu fokus pertama. Apakah uzur-uzur yang tidak memutuskan tatabuk. Okey, fokus pertama. Jadi bila benda tu difokus, kita cari benda tu kat mana. Itu cara dia. Sebab tu kita bagi tambih supaya benda tu nak kena cari ni kat mana, nak bilang. Itu fokus pertama. Fokus kedua, kita perlu cari uzur-uzur yang tidak memutuskan tatabuk, tetapi tempoh yang terbuang, terpakai untuk uzur tersebut perlu diqada. Tempoh yang terpakai untuk membuat perkara tersebut perlu diqada. Maksudnya, apakah surah yang perlu diqada dan apakah surah yang tidak perlu diqada. Dua fokus. Okey? Fokus kedua apa dia? Uzur-uzur yang tidak memutuskan tatabuk, yang manakah tidak perlu diqada masa yang digunakan untuk melakukan uzur tersebut, dan yang manakah perlu diqada masa yang digunakan untuk uzur tersebut. Okey, setelah kita tahu dua fokus, kita tengok, cari. Tidak memutuskan tatabuk untuk keluar untuk qada hajat. Untuk qada hajat maknanya pergi tandas, buang air besar, buang air kecil. Walau bila syiddatiha. Walau apa? Walau bila syiddatiha. Walau bila syiddatiha. Walaupun ni rayah ni. Maknanya, kalau dia keluar pergi tandas, walaupun dia punya hajat taklah mendesak sangat, maknanya boleh tahan lagi. Walau bila syiddatiha. Walaupun keluar dia untuk qada hajat itu bukan kerana ada syiddatul hajah. Walaupun tak ada syiddatul hajah, tetapi kalau dia keluar juga, pergi buang air besar, pergi buang air kecil, maka tidak memudaratkan. Okey? Walaupun dia keluar tu lama, buang air besar tu jadi sembelit lama. Walaupun dia terpaksa berulang-ulang kali keluar masuk sebab syirit, ishal. Maknanya, dalam bab keluar pergi tandas ini, dia punya ghayah pertama, tengok, kita tengok. Yang dalam matan, ghayah pertama dia, walaupun hajat itu tidaklah mendesak sangat, boleh tahan lagi. Tapi kalau dia tetap keluar, tetap tidak memutuskan tatabuk. Yang pertama. Yang kedua, walaupun dia keluar pergi tandas tu lama. Walaupun dia keluar pergi tandas itu lama. Itu tak sebut dalam matan. Sebut dalam syarah. Yang ketiga, walaupun dia keluar pergi tandas tersebut berulang-ulang kali sebab dia kena cirit. Tiga ni adalah ghayah. Okey? Tiga ni adalah ghayah bahawasanya keluar pergi tandas itu tidak memudaratkan. Okey? Pertama, walaupun tidak terlalu mendesak. Yang kedua, walaupun masa yang lama diambil, selagi mana masa itu adalah untuk buang air besar, buang air kecil. Nombor tiga, walaupun perkara itu, keperluan itu dibuat berulang-ulang kali. Habis. Wa liqada'i hajatin wa ghusli janabatin. Ini saya sebut tadi tu. Kalau dia itu adalah apa? Adalah nazar yang tatabuk, dia punya uzur lagi banyak. Tengok.
Nombor 2, uzur nombor 2, mandi janabah. Maknanya wa ghusli janabah ni ataf kepada liqada'i hajah. Dia keluar itu untuk mandi junub. Lagi wa izalati najasin. Dia keluar itu untuk mensucikan najis. Wa in amkanahuma fil masjidi. Wa in amkanahuma. Ini ghayah. Okey? Ini ghayah. Ghayah kepada apa? Wa in amkanahuma ni. Wa in amkanahuma. Wa in amkanahuma ini ghayah kepada bahawasanya kalau dia keluar untuk mandi junub dan cuci najis, tetap tidak memudaratkan. Maksudnya tidak memutuskan tatabuk. Walaupun dia sebenarnya boleh je mandi junub dalam masjid. Dia boleh sahaja cuci najis dalam masjid. Walaupun dia boleh buat dalam masjid, tetap kalau dia buat di luar masjid, tetap tidak memutuskan tatabuk. Okey? Tidak memutuskan tatabuk. Li'annahu. Jadi li'annahu ni ilat. Tengok dalam i'anah. Takdir dia. Li'annahu hu ni kembali kepada mana? Li'annahu ni, lam ni ta'lil untuk apa? Ilat bagi adamu dararil khuruji lidhalika ma'a imkani fil masjid. Sekarang ni musannif nak bagi ilat. Kenapa keluar untuk mandi junub dan cuci najis yang boleh dibuat dalam masjid tidak memutuskan tatabuk? Kenapa? Kenapa dia tak putuskan tatabuk? Kalau dia memang tak boleh buat dalam masjid, kalau dia memang tak boleh buat dalam masjid, tak apalah. Tapi soalan dia, kenapa walaupun dia boleh buat dalam masjid? Walaupun dia boleh buat dalam masjid, kenapa tidak memutuskan tatabuk kalau dia keluar masjid? Li'annahu. Itu dia punya ilat dia. Li'annahu aswanu limuru'atihi. Li'annahu aswanu limuru'atihi. Kerana apa? Kerana memang dia boleh mandi kat dalam, tapi kalau mandi kat luar lebih menjaga maruahnya. Nombor 1. Memang dia boleh cuci najis dalam masjid, tapi demi menjaga kehormatan masjid, maka dia buatlah di luar masjid. Kemudian ditanya soalan lah. Dalam i'anah ada. Bagus juga dia punya iskal tu. Dia kata, macam mana surah orang dia boleh mandi dalam masjid? Dia kan junub. Dia junub. Dia wajib keluar masjid. Macam mana ada surah boleh mandi junub dalam masjid? Macam mana nak taswirkan? Macam mana nak taswirkan? Atau macam mana nak tasawurkan? Dalam i'anah ada. Dia kata dia bagi contoh, dalam masjid tu, memang dalam masjid ni ada birkah. Ada kolam. Jadi dia sambil-sambil keluar masjid, sambil dia terjun dalam kolam, kolam tu dalam masjid, kira dalam masjid. Sambil itu dia mandi. Itu maksudnya. Sambil-sambil. Sebelum sempat dia keluar, dia dah habis dah mandi junub dia. Dia berjalan ke, dia menyelam ke. Itu satu. Itu mandilah junub dalam masjid. Jadi kalau cuci masjid, najis dalam masjid macam mana? Cuci najis dalam masjid, nanti kotorlah masjid. Macam mana nak tasawurkan cuci najis dalam masjid? Dia cucilah dalam masjid, dia letak bekas, dia tadah.
Dia cuci lah. Dia cuci. Tak kenalah lantai masjid, kapek masjid. Boleh berlaku. Itu dia punya tasawur dia. Macam mana kita nak gambarkan. Tapi kalau dalam keadaan macam tempat kita ni, mungkin dah tak boleh nak tasawurkan. Itu jelas lah. Tak perlu nak iskal apa-apa. Okey, jelas. Habis. Wa akli ta'amin. Wa akli wa akli ta'amin. Wa akli ta'am. Dia wa akli ta'am ni ataf kepada apa? Qada hajat. Dah berapa uzur dah kita ada ni? Qada hajat, mandi junub, cuci najis, dah 3. Ini nombor 4. Dan dia keluar ini untuk makan makanan. Makan makanan. Jadi kalau keluar untuk makan makanan, masuk makan lah, maka boleh. Kenapa bukan boleh makan dalam masjid ke? Li'annahu yustahya minhu fil masjid. Li'annahu yustahya minhu fil masjid. Qala fi syarhi raud. Mana ini? Ni ta'liq. Dalam i'anah ada sebut petik daripada syarah raud. Syarah kepada raud. Sebelum tu kita nak tengok syarah kepada raud ni siapa yang buat. Syarah kepada Raudut Talib. Syarah kepada Raudut Talib. Kita ada kalau nak masak lagi lah boleh. Jadi syarah kepada Raudut Talib adalah Asnal Matalib. Okey, Asnal Matalib. Raudut Talib ni karangan siapa? Raudut Talib. Raudut Talib. Raudut Talib karangan Ibnul Muqri. Ibnul Muqri. Dan Raudut Talib adalah ringkasan. Raudut Talib ni adalah ringkasan kepada kitab Imam An-Nawawi, Raudatut Talibin. Raudatut Talibin pula ringkasan daripada kitab Imam Ar-Rafi'i, Asy-Syarhul Kabir. Nampak tu? Asnal Matalib, Raudut Talib. Jadi tolong tulis tu ibarat dalam i'anah tu. Qala fi syarhir raud. Ibnul Muqri, beliau ini ulama Zabid, ulama Yaman yang hebat. Ulama Yaman yang hebat. Kitab beliau Al-Irsyad. Al-Irsyad. Jadi kitab Al-Irsyad disyarah oleh Imam. Al-Irsyad ni disyarah oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Al-Imdad, Fathul Jawad, Syarah Irsyad. Kan? Matanya ringkas sangat. Matanya sangat ringkas. Okey? Asnal Matalib, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Qala fi syarhir raud. Okey, sekarang ni kita sekarang ni kita telah didedahkan, kita telah dibentangkan dengan ilat.
Okey, kenapa boleh makan kat luar? Li'annahu yustahya minhu. Kan? Li'annahu yustahya minhu. Dan kenapa boleh mandi junub kat luar? Sebab apa? Untuk jaga maruah dia. Okey? Untuk jaga maruah dia. Cuba tengok. Jadi hukum dia tu kan, ialah berasaskan kepada hukumnya berasaskan kepada ilat tersebut. Jadi bila hukum tu berasas kepada ilat tersebut, wa yu'khadhu minal illah. Wa yu'khadhu minal illah. Di sinilah ditatbikkan kepentingan tu. Kepentingan. Ingat balik tu perkataan Ahmad bin Hasan Al-Attas. Bila kita tidak membaca syarah, tak baca kitab mutaqaddimin, maka kita tak tahu ilat. Syekh Taha sebut dengan kita tidak mengetahui dalil daripada Quran dan hadis, maka kita akan terpisah daripada nur Al-Quran dan hadis. Dengan kita tidak mengetahui ilat, maka kita akan hilang keupayaan untuk kias masalah. Kita akan hilang keupayaan untuk kias masalah. Sehingga apabila datang masalah yang langsung tak sebut dalam kitab, maka kita mati punca. Kerana kita tidak tahu ilat. Sebab itu disebut ta'lil dengan tadlil. Tadlil dan juga ta'lil. Kitab Kanzur Raghibin karangan Al-Imam Mahalli adalah kitab yang ringkas yang ditulis oleh Imam Al-Mahalli selama 4 tahun. Tetapi kitab ini walaupun ringkas, cukup untuk menghuraikan minhaj dari sudut dalil, ta'lil, dalil, ilat, dalil, ilat, dan juga menzahirkan qaul-qaul muqabil. Itu kitab Kanzur Raghibin, ataupun kita panggil Syarah Mahalli. Syarah Mahalli. Jadi belajar fiqh ni dia mesti kena tahu ilat sesuatu hukum. Kalau kita baca dalam kitab Al-Manhajus Sawi, antara kitab yang dinasihatkan untuk dibaca adalah kitab Al-Muhadzab, yang memang dah ditinggalkan langsung. Saya pun tak baca. Tapi di Tarim masih ada sebagian tempat dibuat dalam Rauhah pembacaan kitab Al-Muhadzab. Jadi kitab Al-Muhadzab ini karangan siapa dia? Abu Ishaq Syirazi. Siapa beliau? Al-Syaikh. Dalam apa? Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Maka cuba rujuk. Cuba rujuk dalam Al-Manhajus Sawi menyatakan kepentingan membaca kitab Al-Muhadzab. Matan Al-Muhadzab. Jadi beliau menyatakan bahawasanya apabila kita baca Muhadzab, maka apabila kita baca Muhadzab dan kita takrar pengulangan pada membacanya, maka orang itu akan ada ke malakah tadlil dan juga ta'lil. Dalil dan juga ta'lil. Walaupun dia matan, Al-Muhadzab ni matan, tetapi dia mengumpulkan dalil-dalil dan ta'lil-ta'lil. Kena ingat, ilat ni, ilat sesuatu hukum ini, ilat sesuatu hukum ini bukan kita reka sendiri. Tetapi ilat itu dinakalkan. Sehingga Imam Nawawi kalau dia syarahkan, maka ulama dalam masalah ini
menyatakan elat bagi masalah ini adalah sekian-sekian. Ya, sebab itu penyataan elat bagi sesuatu masalah ini diwarisi ataupun diriwayatkan. Cuma mutaakhirin juga ada idhafah. Ada idhafah, ada tambah elat-elat yang lain. Jadi elat ni perlu dihafal. Perlu dihafal. Apa elat bagi masalah ini yang dinyatakan oleh ulama kita? Apa elat? Okey? Boleh faham? Tanpa menafikan ada juga elat yang diidhafahkan, ditambah oleh ulama yang muhakkikin. Misalnya di tarim ada kalau dalam daurah saifiyah itu ada dibaca juga kitab tanbih. Ini pun kitab yang dah ditinggalkan teruslah. Dah ditinggalkan terus. Kitab At-Tanbih karangan Abu Isa Asy-Syirazi juga. Al-Imam An-Nawawi memang mempelajari kitab At-Tanbih. Kitab At-Tanbih. Okey? Jadi kita tengok qala fi syarhir rawd wa yu'khadhu min al-'illah anna al-kalama fi masjidin matruqin bi khilafil mukhtas wal mahjur wa bihi sarraha al-Auza'i. Okey. Setelah kita faham, okey, kenapa dia kata keluar daripada masjid untuk makan boleh? Elat dia li'annahu yustahya minhu fil masjid. Kerana malu untuk makan itu dalam masjid. Malu. Maka kalau itulah elat yang dinyatakan, maka dalam Syarhur Rawd, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menyatakan apa? Syekhul Islam Zakaria Ansari menyatakan bahawasanya kalau begitu, maknanya perbincangan ini adalah pada masjid matruq. Tengok istilah tu. Masjid ada matruq, masjid ghairu matruq. Maknanya, kan dia kata elak dia, kalau makan dalam masjid orang lain ada, malu. Orang lain tengok. Maka, maknanya apa? Maknanya, kalaulah dia iktikaf dekat masjid mukhtas. Masjid mukhtas. Masjid mukhtas tu maksudnya masjid khusus. Dia punya masjid. Dia buat rumah, sebelah rumah dia bangunan, 3 saf, dia wakafkan sebagai masjid. Jadi hukum masjid, dia iktikaf kat situ. Jadi kalau dia nak makan dekat masjid mukhtas, maka tak ada nak malu apa, tak ada orang. Nampak tak? Tak ada orang. Okey. Kemudian ataupun masjid mahjur. Apa maksud masjid mahjur? Masjid itu orang tak datang. Jadi tak adalah isu malu dengan orang. Nampak tak? Jadi oleh kerana kita nyatakan ilat dia li'annahu yustahya minhu fil masjid. Maka kalau masjid itu jenis orang lain tak datang, seperti masjid mukhtas dan juga masjid mahjur, maka tak boleh dia nak keluar daripada masjid untuk tujuan apa? Untuk tujuan makan. Tengok bagaimana ilat itu memahamkan kita sesuatu masalah. Boleh? Nanti kita hidupkanlah amalan membaca muhadzab. Amalan membaca al-muhadzab. Walaupun baca sikit-sikit tetapi barakah daripadanya insya-Allah akan diperolehi. Seterusnya walahul wudu'u. Walahul wudu'u ba'da qada'il hajati tab'an lahu
walahul wudu'u ba'da qada'il hajati taba'an lahu. Walahu, dan boleh baginya untuk berwudu selepas qada hajat. Taba'an lahu. Nampak? Ni semalam ada orang tanya keluar untuk ambil wudu kan? Tak boleh. Keluar untuk ambil wudu tak boleh. Kalau boleh ambil wudu dalam masjid. Tak boleh. Okey? Nampak tak? Sebab tu dia kata, kalau dia pergi tandas, lepas dia pergi tandas, dia ambil wudu kat luar, maka boleh tak? Boleh tak ambil wudu kat luar? Sebenarnya tak boleh. Tetapi kita pakai balik kaedah hari itu. Yughtafaru fit tabi' ma la yughtafaru fil matbu'. Betul tak? Jadi dimaafkan pada tabi' apa yang tidak dimaafkan pada matbu'. Ataupun ada beza kalau sesuatu itu maksud dengan sesuatu itu tabi'. Jadi kalau wudu itu memang maksud dia keluar tu wudu, sedangkan boleh buat kat dalam, maka itu wudu dah jadi maksud, tak boleh. Tapi kalau wudu itu tabi' bagi buang air besar yang dibenarkan, lepas bila buang air besar kan batal, maka dia ambil wudu. Jadi wudu pada ketika itu tabi', maka boleh. Jadi masih kita pakai kaedah yang hari itu, lal khuruju lahu qasdan. Maksudnya tak dibenarkan untuk dia keluar pergi ambil wudu berbeza ambil wudu yang mana dijadikan maksud. Okey. Khalas. Tu ibarat Ustaz Loman bawa. Jadi dekat seluruh mungkin adalah orang baca kecil-kecilan, tapi kalau kita dapat ambil baca Al-Muhadzab, masya-Allah, di situ kita akan dapat anwar daripada Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Wala li ghuslin masnun. Wala maksudnya la yajuzul khuruj. Wala li ghuslin masnun maksudnya la yajuzul khuruj. Li ghuslin masnun, tak boleh. Tak boleh keluar untuk mandi sunat, apatah lagi mandi adat. Tak boleh. Wala yadurru bu'du mawdi'iha. Habis. Titik. Wala li ghuslin masnun ni titik. Kemudian wala yadurru bu'du mawdi'iha. Ha tu kembali kepada al-madhkurat. Ha itu kembali kepada al-madhkurat. Sangat bagus, sangat memberi motivasi kita baca kitab Abu Ishaq Syirazi. Bukan biodata, riwayat hidup Abu Ishaq Syirazi. Baca daripada Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Baca daripada anak muda yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Fattah dalam Al-Ulama'ul Uzzab. Syekh Abu Ishaq Syirazi. Masya Allah. Bagaimana ulungnya beliau dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini dikenali sebagai ulama yang
ulama yang tidak berharta lah. Ulama yang tidak berharta. Boleh kita kata fakir lah, fakir. Ni fakir sungguh, kan? Sehingga untuk pakaian yang menutupi tubuhnya pun tak cukup. Untuk makanan yang beliau makan pun tidak dapat. Ada kisah yang menarik yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Fattah dalam Al-Ulama'ul Uzzab. Bagaimana beliau ada seorang kawan yang menjual kacang bakila. Jadi kawan dia itulah yang kadang-kadang bagi makanan kepada beliau. Tapi beliau ulama besar, hebat. Begitulah yang Allah Ta'ala takdirkan dalam kehidupannya. Walaupun begitu, keberkatan daripada ilmu beliau masih dirasai sehinggalah hari ini. Abu Isa Syirazi membaca riwayat hidupnya memberi motivasi kepada kita semua. Supaya kita ni tawadhu' sedikit. Tawadhu' sedikit. Ya, selalu kita suka untuk mengambil inspirasi kehidupan Abu Isa Syirazi dari sudut apa? Dari sudut apa? Dari sudut beliau ni ulama kira sangat besar lah. Tetapi tengok, makan pun tak cukup, pakaian pun tak cukup. Tetapi kita hari ini ulama taklah besar sangat, tapi nak minta dilayan macam ulama besar. Kita ni, kalau zaman dahulu orang panggil pelajar je lah. Mungkin selalu saya cakap kat pelajar, mungkin pelajar-pelajar zaman dahulu akan iskal kepada pelajar zaman sekarang. Kamu ni betul ke pelajar ilmu? Dia akan iskal. Betul ke? Pelajar ilmu bukan cara dia macam ni. Pelajar ilmu ni bukan cara dia macam ni. Jadi pelajar-pelajar ilmu zaman dulu akan iskal. Pelajar-pelajar zaman sekarang ni dia kata, kamu ni pelajar ke? Mungkin bukan diiskal pelajar, dia akan iskal asatizah dan ulama. Betul ke kamu ni penuntut ilmu ke penuntut makan dan minum? Dia akan iskal. Betul ke ni? Orang menuntut ilmu, dia punya cara dia lain. Dia punya kaifiat dia lain, kan? Dia punya perwatakan dia lain. Tetapi nampak macam bukan penuntut ilmu. Jadi kita selalu ambil inspirasi daripada Abu Isa Syirazi. Abu Isa Syirazi, ulama besar. Besar lah. Kira sehebat beliau itu memang sangat ulung lah. Tapi tengok, kita ceramah sikit-sikit, orang bagi makan bergunung. Syukur pada Allah. Tapi insaf. Kita insaf diri sendirilah. Bukan nak insafkan orang lain. Insaf diri sendiri. Maknanya layak ke layanan seperti ini dengan apa? Dengan hakikat sebenar yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Wala yadurru bu'du mawdi'iha illa an yakuna lidzalika mawdi'un aqrabu minhu aw yafhushul bu'du. Sekarang ni nak bahaskan tentang masalah apa? Ni kembali kepada al-madhkurat ataupun al-a'dharil madhkurah. Mawdi'iha ni wala yadurru bu'du mawdi'iha. Wala yadurru bu'du mawdi'iha illa an yakuna lidzalika mawdi'un aqrabu minhu aw yahfushul bu'du.
Dan tidak memudaratkan jauh tempatnya tu kembali kepada al-a'dzar al-madhkurat. Uzur-uzur yang disebutkan tadi. Okey? Uzur-uzur yang disebutkan tadi. Kalau jauh pun tak apa, maksudnya uzur-uzur yang disebutkan tadi, contohnya apa? Contohnya pergi tandas, contohnya mandi junub, contohnya makan. Maka tidak memudaratkan jauh tempat tu. Maksudnya kalau dia pergi tandas jauh pun tak apa. Kalau dia pergi mandi junub tempatnya jauh pun tak apa. Illa, ada istisna, illa an yakuna lidzalika mawdi'un aqrabu minhu, kecuali kalau ada bagi yang demikian itu tempat yang lebih dekat. Maksudnya tempat tandas yang lebih dekat ada, dia pergi jauh, tak boleh. Tempat mandi yang dekat ada, dia pergi jauh, tak boleh. Begitu. Nak tempat cuci najis kat luar je, dia pergi jauh, tak boleh. Aqrabu minhu, itu syarat dia. Maksudnya dia boleh pergi untuk buat benda-benda tadi ni tempat yang jauh, kecuali kalau ada tempat yang lebih dekat, maka tak boleh. Au yafhushul bu'du, ataupun tak ada tapi dia punya tempat yang dia nak pergi itu sangat jauh. Yafhushul bu'du. Okey, tempat itu sangat jauh. Okey? Au yafhushul bu'du. Maksudnya ada tempat yang lebih dekat ataupun tempat yang dia pergi itu jauh. Kemudian fayadurru ma lam yakunil aqrabu ghaira laiqin bihi. Ma lam yakunil aqrabu ghaira laiqin bihi. Selagi mana tidak ada tempat dekat yang sesuai baginya. Wala yukallaful mashya ala ghairi sajiyatihi walahu salatun ala janaza illam yantazir wa yakhruju jawazan fi i'tikafin mutatabi'in lima istathnahu min gharadin dunyawiyyin kaliqa'i amirin aw ukhrawiyyin kawudu'in wa ghuslin masnunin wa iyadati maridin wa ta'ziyati musabin wa ziyarati qadimin min safarin. Habis. Kemudian masuk pula perkara yang membatalkan iktikaf. Jadi kita kena faham tadi, dia tak boleh pergi tempat yang jauh kalau ada tempat dekat. Malam yakunil aqrabu. Malam ni kait ni. Malam yakunil aqrabu ghaira laiqin bihi. Maknanya kalaulah surah ni ada, dia boleh pergi tempat jauh walaupun ada tempat dekat. Bila tu dia boleh pergi tempat jauh walaupun ada tempat dekat? Satu, apabila memang tak ada tempat dekat. Itu jelaslah. Ataupun tempat dekat ada tapi tak sesuai untuk dia itu pergi ke tandas yang dekat tu. Tandas tu dia tak selesa lah, tak boleh. Badan dia besar ke, ataupun kotor sangat ke, dia tak biasa. Dia orang berada sikit. Maka untuk surah tersebut dia boleh pergi ke tempat yang jauh. Okey? Wala yukallaful mashyu.
Ala ghairi sajiyatihi. Okey. Sekarang ni dia punya soalan dia. Okey, sekarang ni dia nak pergi tandas. Masa dia berjalan pergi tandas tu, dia kena laju-laju, lari-lari ke, ataupun dia berjalan macam biasa je? Ini ibarat dia. Wala yukallaful masyu ala ghairi sajiyatihi. Dia tidak dibebankan untuk berjalan hal keadaan berbeza dengan kebiasaannya, sajiyatihi, tabi'atihi. Dia berjalan macam jalan biasa, tak perlu jalan laju-laju. Okey? Jelas. Walahu salatun ala janazatin. Dia boleh untuk mengerjakan sembahyang jenazah. Illam yantazir. Okey. Sekarang ni semasa dia pergi tandas, dia pergi mandi junub semua tu, semasa dia pergi tu, boleh tak di tengah jalan tu? Ini bukan, kena faham ni. Ibarat ni walahu salatun ala janazatin ni, ni tak jelas ni. Tak jelas. Sepatutnya kena ada takdir. Takut orang salah faham. Maksudnya, takut orang salah faham, orang yang mana iktikaf, dia boleh keluar untuk sembahyang jenazah. Dia boleh keluar untuk ziarah orang sakit. Bukan. Jadi, kalau kita nak takdirkan ni, lahu ni kita takdirkan walil khariji lil a'dzari as-sabiqah. Boleh takdir gitu. Walahu ni kita takdirkan walil khariji lil a'dzari as-sabiqah. Lahu ni takdir dia walil khariji lil a'dzari sabiqah, dan boleh bagi orang yang keluar untuk uzur-uzur tadi. Salatun ala janazah. Maksudnya masa dia keluar tu, sambil-sambil tu dia pergi tandas. Dia pergi sembahyang jenazah. Boleh. Sembahyang jenazah ma illam yantazir. Illam yantazir. Sekiranya dia tidak menunggu. Dia dalam kitab dia sebut lagi ni. Kalau kita keluar pergi tandas tu, on the way tu, kita ziarah orang sakit, boleh tak? Boleh. Dengan syarat, dia tidak menyimpang daripada jalan yang dia lalu nak pergi tandas. Dia tak menyimpang. Maksudnya, dia pergi tandas, boleh tak dia ziarah orang sakit? Dia sembahyang jenazah? Boleh. Boleh ziarah orang sakit. Boleh jenazah. Bahkan dia boleh ziarah orang yang baru balik. Dalam i'anah sebut 3. Solat jenazah, iyadatu marid, dan juga ziyaratu qadim. Okey. Tiga-tiga keadaan ni, tiga-tiga perkara ni dia boleh buat semasa dia keluar. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia tidak menyimpang daripada laluan dia. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, kalau bab sembahyang jenazah, dia tak tunggu. Dia tak perlu kena tunggu. Okey? Jenazah, solat tu dah mula. Nak mula dah. Kalau dalam bab ziarah orang sakit dan ziarah orang yang baru balik, dia tidak boleh ziarah tu lama. Dia cuba tengok syarat dia. Siapa boleh buat khulasah dia? Khulasah syarat dia.
Tiga-tiga perkara ini, syarat dia tidak menyimpang daripada laluan untuk menunaikan uzurnya. 3. Kalau sembahyang jenazah pula ada tambahan syarat, dia tidak menunggu. Dan untuk ziarah orang sakit dan ziarah orang baru sampai, dia tidak duduk lama. Okey? Khalas. Khalas. Kita cuba habiskan bab iktikaf. Kita habiskan bab iktikaf. Sekarang ni dalam iktikaf yang dinazarkan tatabu', dia boleh iktikaf bersyarat. Dia dah macam buat umrah pula. Buat umrah ihram kan? Haji pun boleh. Ihram bersyarat. Ihram bersyarat. Maka dalam bab ini pun dia boleh untuk melakukan nazar bersyarat. Boleh melakukan nazar bersyarat. Seperti mana boleh melakukan ihram bersyarat. Boleh. Wa yakhruju jawazan. Ini apa dalam masalah apa? Nazar secara berturut-turut tetapi bersyarat. Boleh bersyarat. Wa yakhruju jawazan fi i'tikafin mutatabi'in limastathnahu min gharadin dunyawiyyin. Min gharadin dunyawiyyin. Dia nazar berturut-turut, tapi dia ada letak syarat. Dia letak syarat. Saya nazar untuk iktikaf sebulan berturut-turut, tetapi sekiranya ibu saya panggil balik, saya balik. Contohnya. Sekiranya bapa saya pulang daripada musafir, saya pergi jumpa dia. Sekiranya ada urusan penting di pejabat, saya keluar pergi. Sekiranya ada mesyuarat penting, saya keluar. Boleh. Maknanya dia boleh nazar bersyarat. Okey? Dia boleh nazar bersyarat. Itu yang sebut tu. Limastathnahu min gharadin dunyawiyyin. Tetapi dia punya syarat tu, syarat itu dia ada gharad tu. Gharad yang mana dia syaratkan untuk keluar tu, dia ada 3 syarat. Pertama, gharad itu, tujuan itu mesti mubah. Yang kedua, tujuan itu mesti maksud. Yang ketiga, tujuan itu ghairu munafin lil i'tikaf. Ada tulis dalam i'anah. Ada tulis dalam kitab i'anah. Kalau dia nak tidak, Ustaz Ilyas. Keluar untuk solat Jumaat tak termasuk dalam uzur. Tak termasuk. Keluar untuk solat Jumaat tak termasuk dalam uzur. Ada tulis. Dalam Tarmasi pun ada tulis. Dia bagi enlat dia. Dalam Tarmasi, dia bagi enlat dia. Di kitab-kitab lain pun bagi enlat yang sama. Sebab apa? Keluar untuk sembahyang Jumaat ini bukanlah uzur. Sebab dia boleh untuk iktikaf di masjid Jami'. Dia boleh uruskan iktikaf dia. Supaya iktikaf dia itu, dia tak perlu keluar untuk sembahyang Jumaat. Jadi kalau dia nak dia iktikaf kat bukan masjid Jami', masjid ada sembahyang Jumaat,
cara dia untuk dia tak nak putuskan tatabuk, dia letak syarat. Itu cara dia. Saya nazar dia iktikaf sini sebulan, tetap kecuali untuk keluar pergi semayang Jumaat. Bas. Sampai situ je. Jadi kalau dia letak syarat, maka tak memutuskan tatabuk seperti mana yang kita bincangkan sekarang. Tetapi kalau dia tak letak, maka dia akan apa? Dia akan memutuskan tatabuk. Jadi 3 gharat tersebut, kalau dia nak letak syarat tu, gharat tersebut mesti apa? Mubah. Yang kedua maksud, dan yang ketiga ghairu munafin lil i'tikaf. Contohnya jima'. Kecuali kalau saya berasa nak jima', saya balik. Tak boleh. Jadi dia seakan-akan apa? Masalah apa? Ihram bersyarat. Dia seakan-akan masalah ihram bersyarat. Okey? Faham kan? Dia bagi contoh. Seperti apa? Seperti bertemu dengan amir, ketua. Bos panggil ke, pemimpin panggil ke, PM panggil ke. Boleh. Lagi apa? Ukhrawi. Seperti dia letak syarat kecuali untuk wudu, kecuali untuk mandi sunat. Khalas. Kecuali untuk mandi sunat. Jadi kita dah dapat faham ni. Kita dah dapat faham tentang apa? Ada juga dalam masalah nazar yang mana disyaratkan berturut-turut tu, kita boleh kita ada backup. Jadi kalau kita berasa tak dapat nak komit, kita buatlah nazar bersyarat, kan? Jadi kita buat nazar bersyarat. Untuk mandi kan tak boleh buat dalam masjid. Dia nak duduk 10 hari tak mandi. Mandi wajib je boleh kat luar. Kecuali untuk mandi. Kecuali untuk wudu. Taklah bersyarat begitu. Okey? Sekarang ni perkara yang membatalkan. Perkara yang membatalkan. Perkara yang membatalkan i'tikaf. Perkara yang membatalkan i'tikaf. Nak habis dah ni. Wa yabtulu bijima'in wa in istathnahu aw kana fi tariqi qada'il hajah wa inzali maniyin min mubasharatin bi syahwatin ka qublatin. Okey, dekat di sini apa? Maknanya dalam matan Fathul Mu'in ni sebut tak sempurna juga. Tak sempurna. Okey? Kena baca sikit juga daripada i'anah. Dan batallah
Batallah i'tikaf. Batallah i'tikaf dengan sebab jima'. Wa inistathnahu. Nampak? Wa inistathnahu ni, kita dah dapat tahu daripada tadi. Kan dia tak boleh. Dia tak boleh istisnakan kecuali untuk jima' kan tak boleh. Sebab dia kan munafi dengan i'tikaf. I'tikaf ni dengan jima' ni dimunafi. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in hanya sebut 2 sahaja perkara yang membatalkan i'tikaf. Sedangkan ada berapa? Ada 9. Ada 9 perkara yang membatalkan i'tikaf. Dalam Fathul Mu'in sebut, tengok dia kata, dan batal oleh i'tikaf secara mutlak ni. I'tikaf ni batal secara mutlak dengan sebab jima' walaupun dia istisnakan, dia syaratkan. Au kana, ataupun jima' tu berlaku di jalan dia pergi tandas. Tak boleh. Maksudnya dia keluar tadi, dia boleh ziarah orang sakit, dia boleh ni, dia boleh 3 kan. Tapi tak boleh buat jima'. Wa inzali maniyin bimubasharatin bisyahwah kaqublah. Dan apabila, dan batal juga dengan inzal mani dengan mubasyarah dengan syahwah seperti mana? Seperti mana qublah. Dalam i'anah sebut lagi, ada 7 lagi sebut perkara yang membatalkan i'tikaf. As-sukurul muta'adda bihi, mabuk. Ar-riddah, na'udzubillah min zalik, murtad. Nombor 4. Nombor 5, wal haid. Idza kanat muddatul i'tikaf takhlu anhu ghaliban ka 15 yawman fa aqal. Wan nifas wal khuruj min ghairi uzrin wal khuruj li istifai uqubatin thabatat bi iqrarihi wa kadha al khuruj li istifai haqqi matilin bihi wal khuruj لعدة باختيارها كأن علق الطلاق على مشيئتها فقالت وهي معتكفة شئت أو خالعته على مال خالعته على مال فمتى طرأ واحد من هذه على الاعتكاف المنذور المقيد بالمدة والتتابع أو المقيد بالمدة دون التتابع أو المطلق الذي لم يقيد بشيء أصلا أبطله في الجميع. ولكن معنى البطلان في الأول أنه يخرج منه ويجب عليه الاستئناف وإن أثيب على ما مضى في غير الردة. ومعناه في الثاني أن ذبن ذلك لا يحسب من الاعتكاف فإن زال ذلك جدد النية وبنى على ما مضى. ومعناه في الثالث أنه ينقطع استمراره ودوامه ولا بناء ولا تجديد النية وما مضى معتد به ويحصل به الاعتكاف. Ini menarik ni. Dalam syarah ni okey. Jadi kita tengok kat sini. Ada 9 perkara yang membatalkan i'tikaf. Ada 9 perkara yang membatalkan i'tikaf. Tengok dalam ni, orang boleh tuliskan. Okey, dia masalah haid ni, masalah haid, dia akan membatalkan i'tikaf kalau dia punya waktu muddah yang dia takyinkan untuk i'tikaf itu boleh sahaja kosong daripada haid. Contohnya, dia nazar nak i'tikaf 5 hari. Boleh sahaja. Boleh sahaja dia i'tikaf dalam masa yang mana tak ada kena haid, tapi dia pergi buat juga waktu kena haid. Maka haid itu akan membatalkan i'tikaf. Ini penting untuk faham tentang masalah haid. Jadi ada 9 perkara.
Jadi yang paling penting faham tentang haid. Haid yang macam mana membatalkan iktikaf dan haid yang macam mana tak membatalkan iktikaf. Haid yang membatalkan iktikaf, haid yang berlaku dalam muddah iktikaf yang boleh sahaja masa itu kosong daripada haid, iaitu kurang daripada 15 hari. Dia iktikaf 10 hari. Boleh saja dia cari 10 hari yang tak ada haid. Boleh sahaja kan? Tapi kalau datang haid juga, maka dia memutuskan iktikaf. Jadi iktikaf ada mutlak, iktikaf ada muqayyad bimuddah tapi tak ada syarat tatabu', dan ada syarat tatabu'. Cuba tengok dalam i'anah pelajaran ni. Maka kalau iktikaf tu mutlak, jadi apa maksud batal? Maksud batal dia kena tajdidun niyah. Dia kena tajdidun niyah. Dan dia dapat pahala yang dia dah buat. Kalau iktikaf itu muqayyad bimuddah dan dia buat benda yang membatalkan iktikaf, maka dalam tempoh dia buat benda tadi, dia tak dapat, tak dikira, dan dia kena tajdid niat. Dia kena tajdid balik dia punya niat. Dan kalaulah dia punya iktikaf itu dia syarat tatabu', maka apa? Batal dia punya tatabu'. Batal dia punya tatabu'. Okey. Okey. Walil mu'takifi, sikit lagi nak habis. Walil mu'takifi al-khuruju minat tatawwu' li nahwi iyadati marid. Dia kena faham. Yang kata tak boleh nak keluar tu, yang haram keluar tu kalau wajib, kalau nazar. Dan boleh orang yang beriktikaf untuk keluar daripada iktikaf sunat tatawwu'. Dia boleh keluar untuk menziarahi orang sakit. Wa hal huwa afdal au tarkuhu au sawa. Kemudian soalan dia, adakah kalau ada orang sakit, dia sedang iktikaf, dia keluar lebih afdal atau dia terus kekal iktikaf? Ataupun hukum dia sama, iktikaf ke, keluar ziarah orang sakit ke, hukum dia sama. Wujuh, dia adalah beberapa wajah. Wal aujahu kama bahath al-Bulqini anna al-khuruj li i'yadati nahwi rahimin wa jarin wa sadiqin afdal. Imam Bulqini telah tarjihkan kalau dia keluar itu untuk ziarah silaturrahim, jiran tetangga, kawan, maka itu lebih afdal. Ada yang mengatakan hukum dia sama. Khalas. Wakhtara ibn Salah at-tarka li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu walam yakhruj lidzalikah. Ibnu Salah memilih pandangan tinggalkan. Maksudnya lebih baik dia teruskan iktikaf daripada ziarah orang sakit. Kemudian muhimmah. Qala fil anwar yabtulu thawabul i'tikaf bi syatmin aw ghibatin aw akli haramin. Telah berkatalah oleh pengarang kitab Anwar, batal oleh pahala i'tikaf dengan sebab dia mencela, mengumpat dan makan benda yang haram. Okey? Untuk benda yang haram. Banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi
perbahasan tentang iktikaf. Saya baca, last ni kita baca daripada i'anah, tambahan faedah. Maksudnya yang membatalkan pahala iktikaf ini apabila mengumpat, mencela. Semua perkataan-perkataan yang haram. Ammal kalamul mubah. Tapi kalau kalam tu mubah, ini i'anah, fala yabtulu thawabul i'tikaf. Tapi pahala i'tikaf tak batal. Naam. Ya. Yang bagi tajannubuhu. Sayugia dia tinggalkan. Wal ishtighalu bidzikir wal qira'ah was salatu ala sayyidina Muhammad sayyidi wuldi adnan. Sibuk dengan selawat, baca Quran, zikir. Li'annal kalam al-mubaha fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Seperti kerana bercakap walaupun benda mubah dalam masjid membatalkan pahala seperti mana api membakar. Membakar pahala seperti mana api membakar kayu api. Nassa ala dhalika Shanwani fi hasyati ala Mukhtasar bin Abi Jamrah. Wa ibaratuhu qala fil madkhal wa yunhan nas 'anil julus fil masjid lil hadis fi amri dunya. Hendaklah manusia dilarang daripada bercakap dunia daripada di dalam masjid. Dan saya baca sikit lagi khatimatun daripada kitab i'anah. Yusannu lil mu'takifi as-sawmu lil ittiba'. Disunatkan orang yang iktikaf, dia iktikaf sambil puasa. Walil khuruji min khilafi man aujabahu. Dan kenapa disunatkan puasa ketika iktikaf? Nak keluar daripada orang yang berpandangan wajib dia iktikaf dalam keadaan puasa. Wala yadurul fitru. Dalam mazhab Syafi'i tak mengapa iktikaf dalam keadaan tidak berpuasa. Bal yasihu iktikafil laili wa. Ini khilaf ni semua adalah minhaj. Bahkan sah iktikaf waktu malam sahaja. Sebab ada mazhab kata iktikaf tak boleh, dia mesti ada siang dan malam. Tapi mazhab Syafi'i malam sahaja pun boleh. Bukan malam sahaja, satu sekadar 5 minit pun sah. Li khabari sahihain anna sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah inni nadhartu an a'takifa lailatan fil jahiliyah qala awfi bin nadri fa'takafa lailatan. Kita punya dalil, ni mazhab Syafi'i punya dalil, Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguhnya aku telah bernazar untuk iktikaf satu malam zaman jahiliyah. Maka Nabi SAW telah bersabda, tunaikanlah nazarmu. Lalu beliau telah iktikaf satu malam. Wali khabari Anas, laisa 'alal mu'takifi siyam illa an yaj'alahu 'ala nafsih. Tidak wajib atas orang yang iktikaf untuk dia puasa kecuali kalau dia sendiri nazar atas diri dia. Okey lagi. Wala yadurru fil i'tikaf at-tatayyubu. Tak mengapa orang yang iktikaf untuk dia pakai minyak wangi. Wa tazayyunu bightisal. Dia berhias dengan mandi. Wa qassi syarib. Potong misai. Walu besi. Thiyabin hasanah. Pakai membakar pahala. Yalah, menghilangkan pahala. Membakar pahala, menghilangkan pahala lah. Walubsi thiyabin hasanah wa nahwi dhalika min dawa'il jima'. Dan memakai pakaian yang cantik dan apa sahaja yang menjadi faktor kepada jima'. Li'annahu lam yunqal annahu sallallahu alaihi wasallam tarakahu. Kerana tidak ada riwayat Nabi tinggalkan benda-benda ini. Wala amara bitarki. Dan Nabi tak pernah suruh tinggalkan benda ni. Wal aslu baqa'uhu 'alal ibaha. Dan asalnya benda ni semua boleh. Walahu an yatazawwaja wa yuzawwija. Boleh sahaja ketika dalam iktikaf dia kahwinkan orang atau dia sendiri kahwin. Wala tukrahu lahu sana'i'u fil masjid kal khiyata wal kitaba ma lam yukthir minha. Fa in akthara minha kurihat li hurmati illa kitabatul ilmi fala yukrahu al iktharu minha li annaha ta'a ka tanzimil ilmi. وله أن يأكل ويشرب ويغسل يديه فيه إن كانت الأرض ترابية تشرب الماء وإلا حرم للتقدير والأولى أن يأكل في سفره في سفرة أو نحوها وأن يغسل يديه في طشت أو نحوه ليكون أنظف للمسجد. Dan tidak mengapa kalau semasa zaman iktikaf dia ada buat kerja-kerja keraf tangan, kemahiran, dia jahit, tulis, menulis, selagi mana benda itu dia tak buat secara banyak. Kalau dia buat secara banyak, hukumnya makruh kerana kehormatan masjid. Melainkan
dia menulis ilmu, maka tidak makruh memperbanyakkan menulis ilmu kerana menulis ilmu adalah taat. Boleh saja semasa i'tikaf untuk dia makan, minum, basuh tangan. Kalaulah tanahnya, lantai masjid itu tanah yang menyerap air. Sekiranya lantai masjid itu tidak menyerap air, maka haram basuh tangan dalam masjid. Dan lebih aula dia makan di atas saprah dan apa-apa lapik seumpamanya. Dan disunatkan aulanya dia membasuh tangan dalam bekas basuh tangan tistin ataupun seumpamanya supaya lebih menjaga kebersihan masjid. Dia faedah-faedah ni, ada masjid ni ada sebut dalam kitab Tashilul Maqasid li Zuwaril Masajid. So, boleh rujuk tentang masalah bercakap dalam masjid itu. Sebenarnya hadisnya la aslalahu. Hadis yang dibawa ni dalam i'anah ni, hadis ini la aslalahu. La aslahu ni maksudnya maudhu' lah. Maksudnya maudhu'. Okey? Jadi kita telah selesai bab i'tikaf. Tidak jugalah kita kata dalam kitab Fathul Mu'in ni ada banyak perkara yang beliau tinggal juga. Contohnya perkara membatalkan i'tikaf, sebab-sebab yang dibenarkan untuk keluar daripada masjid. Dalam kitab Minhaj lagi banyak. Dalam kitab Minhaj lagi banyak ataupun dalam kitab Tahrir. Jadi sebab tu saya baca juga. Dan apakah perkara-perkara yang mana boleh dilakukan semasa sedang i'tikaf, dia boleh buat. Jadi dalam Fathul Mu'in ni memang begitu. Ada dalam Fathul Mu'in ada sebahagian perkara dia panjang, ada sebahagian perkara dia pendek sangat. Kadang tak ada langsung bab tersebut. Itu biasa. Itu biasa. Jadi yang ada adalah, yang tak ada kita boleh tengok tambahan daripada kitab I'anatul Talibin. Jadi khulasahnya dalam bab i'tikaf ini seperti mana saya sebut, perkara yang perlu dibincangkan ialah apa? Ialah perkara yang masalah niat dia, kemudian perkara yang membatalkan i'tikaf, perkara yang memutuskan tatabu', perkara yang mana perlu qada' balik masa dia, perkara yang batal terus kena mula daripada awal balik. Jadi insya-Allah esok kita akan sebut lagi. Ada satu lagi point kan, saya sebut ada 2 point. Jadi point yang kedua tu belum diperincikan tentang apakah surah-surah yang mana dia tidak membatalkan i'tikaf tetapi tetap kena apa? Qada' balik masa yang dia gunakan untuk uzur-uzur tersebut. Okey? Ada yang tak perlu qada' langsung. Ada yang tak membatalkan tapi perlu qada'. Ada yang membatalkan terus, dia kena mula balik daripada awal. Jadi benda tu belum diterangkan lagi. Mungkin sebahagian tadi telah disebutkan. Okey. Tadi kan khulasah tentang batal tu, Solomon. Kena tengok juga tu. Sebab maksud batal tu dia berbeza dengan berbezanya jenis i'tikaf. Kalau i'tikaf mutlak, apa maksud batal? Dan kesannya. Kalau i'tikaf muqayyad bimuddah ghairu mutatabi', apa kesan dia? Kalau disyaratkan padanya tatabu', ada kesan yang lain. Ada lagi benda yang lebih penting, itu yang mana perlu qada' masa saja. Dia ada yang perlu qada' masa, ada yang mana tak perlu qada' langsung, ada yang dia putus terus kena mula balik daripada awal. Itu pun belum diterangkan lagi. InsyaAllah esok kita akan bawa khulasah dia tentang masalah tersebut. Selepas itu kita akan masuk fasal berkaitan dengan puasa sunat.
Jadi puasa sunat ni tidaklah payah sangat. Tidaklah payah sangat, dia hanya sardan saja berkaitan dengannya. Jadi cukuplah untuk malam ni. Setakat itu sahaja. Cukuplah untuk malam ni setakat itu saja. Dan esok kita akan bawa khulasah tentang qada tak qada tadi. Kemudian kita akan masuk pada puasa sunat. Mungkin anggarannya esok ataupun lusa lah kita akan habislah bab puasa daripada kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk menyelesaikan pembacaan daripada kitab ini dan diberikan kefahaman dan diberikan ingat kepada kitab ini insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidah wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.